oleh jemaah yang lain. Mungkin beliau tidak baca penerangan Ustaz 2 minggu yang lalu. Kenyataan tentang seorang ustaz yang mengatakan, kalau ada penceramah yang mengatakan kita tidak boleh buat jika Nabi tidak buat. Kata penceramah tersebut yang tak perlu Ustaz sebut di sini namanya, barangkali semua kita tahu. Itu menunjukkan yang berkata demikian, yaitu kalau Nabi tidak buat, kita jangan buat. Menunjukkan jahilnya Ustaz itu. Tak patut dia menjadi penceramah. Lalu disebut, sebab dasar Islam ini ada 4, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Hadirin dan hadirat. Pertama sekali kita perlu jelaskan, yang kita buat ini ada urusan agama atau bukan urusan agama. Kalau tidak ada kaitan dengan agama, apa yang Nabi tidak buat, kita boleh buat selagi ianya tidak dilarang oleh agama. Kita gunakan headphone. Kita gunakan mikrofon. Kita gunakan handycam. Kita naik kereta, kita naik kapal terbang. Naik LRT, tren. Nabi tak buat. Kita boleh buat sebab dia membawa kebaikan. Dan dia adalah urusan dunia. Sebab kata Nabi, antum a'lamu bidunyakum, kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Okey. Nabi tak buat. Nabi naik onta, kita naik Toyota, no problem. Tak perlu kita naik onta ke mana-mana. Sebab kenderaan ini urusan dunia. Tapi bila urusan agama, urusan agama pula lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan ibadat terbagi 2. Ada ibadat am, ada ibadat khas. Ada zikir am, ada zikir khas. Ibadat am maknanya segala kegiatan dan aktiviti kita dalam hidup asalkan mengharap redha Allah. Itu namanya ibadat am. Mencari rezeki untuk menyara ahli keluarga. Allah yang suruh. Ada nilai ibadat di dalamnya. Sampai kata Nabi, kamu menyuapkan sesuap nasi ke mulut istrimu. Itu adalah ibadat. Kamu menggauli istrimu. Itu adalah ibadat. Istri yang sah. Sampai Nabi ditanya, aduh, ya Rasulullah, memuaskan nafsu dengan istri ada nilai ibadat. Sampai Nabi tanya, bagaimana jika kamu puaskan nafsumu pada wanita yang bukan istri? Tentu saja haram ya Rasulullah. Ya, begitulah bila kamu memuaskan nafsu kamu pada istrimu yang halal, ada nilai sedekah di situ. Sampai begitu. Itu ibadat am. Ibadat khas atau dipanggil ibadat mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Itu ibadat khas. Kita mesti buat exactly macam yang disuruh oleh Nabi.
sesuai dengan hadis Nabi. Nah, hadis Nabi pula apa maksudnya, Pak Ustaz? Sunnah terbagi dua, ada sunnah riwayah, ada sunnah dirayah. Sunnah Nabi ini ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan takrir Nabi. Semuanya itu sunnah, termasuk sifat-sifat Nabi yang kita patut ikuti. Okey. Sunnah qauliyah apa antara lain, Ustaz? Innamal a'malu binniyat. Nabi sebut, amal diterima berdasarkan niat. Nabi sebut, itu namanya sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah. Nabi buat salat duha, Nabi buat salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Nabi buat salat sunat tahajud, witir. Lalu kita pun buat, berdasarkan Nabi buat. Itu namanya sunnah fi'liyah. Nah, ada satu lagi. Takririyah. Sunnah takririyah. Nabi dengar sahabat bercakap. Nabi lihat sahabat berbuat. Lalu Nabi tidak tegur. Itu namanya sunnah takririyah. Nabi tidak larang. Sunnah takriyah ini, dia membawa makna jaiz, mubah, boleh. Bukan sunnah. Ustaz buat contoh. Sunnah takririyah, contoh. Nabi bersabda kepada para sahabat, menyuruh mereka pergi ke Bani Quraizah, perkampungan orang-orang Yahudi di Madinah. Jangan kamu salat asar kecuali bila dah sampai di Bani Quraizah. Lalu sahabat pun berangkatlah habis zuhur menuju ke Bani Quraizah. Begitu masuk waktu asar, mereka belum sampai di Bani Quraizah. Sebahagian sahabat salat di pertengahan jalan, belum sampai Bani Quraizah. Sebahagian sahabat enggan salat asar di pertengahan jalan, mengingat sabda Nabi, jangan salat asar kecuali bila dah sampai. Mereka pegang apa yang Nabi cakap. Ringkasnya, begitu balik mereka jumpa Nabi, mereka sebutkan mereka punya perbezaan pendapat. Nabi SAW tidak tegur, tidak marah-marah kepada yang melakukan salat dalam perjalanan, walaupun belum sampai di Bani Quraizah. Nah, Nabi juga tidak larang yang salat di dalam atau setelah sampai di Bani Quraizah, walaupun agak lewat. Diamnya Nabi ini tidak tegur, itu namanya takrir. Cuma kena ingat, banyak yang terlepas pandang. Mereka gunakan kononnya, itu kan Nabi tak buat, sahabat buat. Bukankah itu takrir Nabi? Tapi banyak orang lupa, termasuk ustaz berkenaan yang bercakap. Syarat takrir ni yang kita boleh ikuti bila perbuatan tersebut atau perkataan tersebut dilihat dan didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak wujud.
Nabi tidak membantah, maknanya boleh. Sekarang yang dibuat oleh Ustaz Anu, adakah Nabi yang lihat? Definisi takrir tak kena. Malah mendakwa ustaz yang bercakap, kalau Nabi tak buat, jangan buat, itu jahil. Nah sekarang tanya balik, siapa sebenarnya yang jahil dengan definisi atau ta'rif takrir? Cuma orang awam, mereka terima saja. Ini namanya ilmu. Mesti Nabi yang dengar atau Nabi yang lihat. Nabi tidak bantah. Itu maknanya boleh amal itu kita ikut. Tapi dengan syarat, Nabi dengar dan Nabi lihat. Hari ini, Nabi sudah wafat. Tak layak dikatakan itu takrir. Malah, lebih layak kalau diada-adakan ibadat khas hari ini, lebih tepat dipanggil bid'ah atau tidak ikut sunnah Nabi. Tidak dikatakan perbuatan Nabi, bukan. Tidak dikatakan ucapan Nabi, bukan. Takrir pun bukan, sebab tidak memenuhi syarat. Ustaz harap kepada penanya khasnya dan jemaah sekalian dapat memahami makna sunnah Nabi itu khasnya tentang takrir. Pak Ustaz, boleh tak beri pencerahan tentang ayat 12 dari surat Yunus? Boleh tak Ustaz beri penerangan tentang surat Yunus? Nah, surat Yunus ini membawa makna begini. Ustaz bacakan terjemahan surat Yunus. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami. Seseorang bila dapat musibah, bahaya, sakit, dan lain-lain, lalu dia berdoa kepada Allah. Dalam keadaan berbaring, duduk, dan dalam keadaan berdiri. Maknanya mereka dalam semua keadaan berdoa bila dapat musibah. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Padahal Allah dah kabulkan. Demikianlah dijadikan rasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Ringkasnya macam ini. Bila seorang naik kapal terbang, lebih-lebih lagi fokus. Kadang-kadang sampai di satu kawasan macam terhempas. Oh, ketika itu atau goyang karena angin ribut. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami sampai landing, sampai ke destinasi. Sampai saja ke airport, buat lagi perkara-perkara yang sebelum berdoa tadi. Dedah aurat, bergaul bebas, berpegangan tangan, padahal belum kahwin. Itu maksudnya. Ada manusia yang apabila ditimpa musibah, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Begitu kami kabulkan permintaan mereka, akhirnya selamat. Mereka balik lagi kepada kerja-kerja lama, iaitu kerja-kerja yang sesat. Demikianlah kami hiasi perbuatan-perbuatan jahat mereka. Kata ulama tafsir, maknanya,
orang tersebut tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Mereka lebih dengar lagi dengan bisikan-bisikan syaitan. Sehingga mereka lupa apa yang mereka sebelumnya begitu khusyuk, begitu merendah diri untuk mendapat kasihan dan hibah daripada Allah, diselamatkan. Tapi bila dah selamat, sampai ke destinasi, lupa itu semua. Itu maksud ayat 12 dari surat Yunus. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan ini. Malah apa yang datang dari Nabi, berdoalah kamu kepada Allah ketika kamu sedang senang, supaya Allah ingat kepada kamu ketika kamu sedang susah. Ini memberi isyarat. Jangan hanya ingat Allah ketika susah saja. Seminggu lagi anak akan exam, sibuk berdoa, sibuk. Seminggu lagi. Tapi dah habis anak exam, dah tak lagi berdoa. Dah. Sepatutnya kita berdoa kepada Allah senantiasa. Termasuk ketika kita senang. Sebagaimana hadis tadi. Bila kamu ingat kepada Allah ketika kamu senang, niscaya Allah akan ingat kamu ketika kamu sedang susah. Demikian tafsir ringkas surat Yunus ayat yang ke-12. Pak Ustaz, adakah hadis sahih yang mengatakan baca 10 kali surat Al-Ikhlas? Allah akan bina untuk orang tersebut istana di dalam syurga. Apakah status hadis itu, derajat hadis itu? Hadirin dan hadirat, pertama Ustaz ingin katakan, menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadis-hadis Nabi yang paling banyak dilanda oleh kepalsuan adalah hadis-hadis tentang fadilat amalan. Ustaz ulang sekali lagi. Hadis yang paling banyak dilanda kepalsuan, hadis palsu. Hadis yang direka-reka. Dikatakan dari Nabi padahal Nabi tidak ucap. Paling banyak melanda tentang hadis-hadis fadilat atau kelebihan amalan-amalan tertentu. Itu sebabnya kata Imam Ibnu Katsir, kita perlu selalu berhati-hati bila mendengar tentang fadilat suatu amalan. Tanpa menafikan adanya hadis-hadis tentang fadilat surah-surah tertentu, termasuk surat Al-Ikhlas. Membaca sekali surat Al-Ikhlas sama dengan membaca 10 juzuk Al-Quran. Baca 3 kali, seolah-olah kita dapat pahala membaca Quran sampai khatam. Hadis sahih. Begitu juga tentang hadis surat Al-Kafirun. Begitu juga tentang hadis yang menyebut tentang fadilat surat Al-Mulk, As-Sajadah, surat Al-Kahfi, dan lain-lain. Kita tak nafikan, ada. Tetapi hadis tentang baca 10 kali surat Al-Ikhlas, Allah akan bina untuknya istana dalam syurga. Bukan hadis yang sahih. Bukan hadis yang sahih. Tapi hadis yang sahih pernah disebut oleh Nabi. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina untuknya rumah-rumah Allah, iaitu masjid di atas muka bumi,
Siapa yang membina masjid di muka bumi, niscaya akan Allah bina untuknya istana atau rumah di dalam syurga. Yes, itu ada. Itu ada. Macam Ustaz bina masjid. Ustaz ajak para jamaah kongsi sikit-sikit soal. Akhirnya tersergam masjid yang indah. Masjid Fatimah Az-Zahra di Batam. Untuk orang yang ikhlas memberi infak untuk pembinaan, sama ada masjid atau pondok pesantren atau lain-lain, rumah anak yatim, hospital Islam, semuanya itu akan dapat nanti ganjaran di akhirat. Okey. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, apakah rahsia gandingan hadis sahih Bukhari dan Muslim? Bagaimana pula dengan riwayat-riwayat yang lain? Apakah Bukhari dan Muslim hidup pada zaman yang sama? Pertanyaannya panjang sebenarnya, cuma Ustaz singkatkan begitu. Begini, sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, hadis ini ada dua macam. Ada hadis riwayat, ada hadis dirayat. Ada hadis yang menyebut tentang definisi hadis, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, takrir Nabi, sifat-sifat Nabi. Itu namanya hadis ditinjau dari sudut riwayat. Adapun dirayat pula, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Pembahasan tentang sanadnya itu dinamakan dengan dirayah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menurut ulama hadis, hadis Bukhari dan hadis Muslim adalah derajat hadis yang paling tinggi. Kesahihannya, walaupun kita tidak nafikan, tidak semua hadis dari Bukhari dan Muslim itu confirm sahih. Tapi majority, bila hadis itu dikatakan sahih dari Bukhari ke, dari Muslim ke, boleh diambil pakai, diguna pakai. Hadis itu kuat. Tapi ini tidak bermakna tidak ada hadis sahih dari jalur lain. Mungkin dari At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban. At-Tabarani. Semua itu periwayat-periwayat hadis. Juga ada dari mereka hadis-hadis yang sahih. Yang sahih bukan hanya dari Bukhari Muslim. Itu sebabnya berdasarkan ilmu yang Ustaz miliki, yang bukan pakar dalam hadis, tapi pernah baca dan pernah belajar ilmu mustalah hadis. Hadis yang paling tinggi derajatnya bila hadis itu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maknanya disepakati oleh dua ulama hadis, yakni Bukhari dan Muslim. Itu paling tinggi. Betul terletak di bawah dalil Al-Quran. Al-Quran paling atas, semua Quran adalah benar belaka kandungannya. Setelah itu dalil riwayat Bukhari dan Muslim yang digunakan istilah muttafaq alaih. Baru setelah muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sahaja. Baru di bawah Bukhari sahaja, hadis riwayat Muslim sahaja. Baru hadis riwayat
Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Al-Hakim di bawah. Kepada penanya, bolehlah baca buku-buku tentang mustalah hadis atau tanya kepada orang yang pakar dalam hadis. Terus terang, Ustaz bukan bidang itu. Ustaz pun bila ditanya tentang hadis, Ustaz selalu sama ada cari sendiri dalam kitab-kitab yang ada, atau Ustaz tanya kepada pakar-pakar hadis. Walaupun mereka lebih muda. Dr. Maza, Mufti Perlis, Dr. Rora Rozani Ramli, Dr. Kamilin, Dr. Arif, Dr. Fadlan. Semua mereka itu adalah orang-orang yang pakar dalam bidang hadis. Walaupun mereka lebih muda, Ustaz tidak segan-segan WhatsApp mereka. Bagaimana kedudukan hadis ini bila Ustaz tidak dapat cari. Begitu kita dengan ilmu. Sebab kaedah dalam bahasa Arab menyebut likulli syai'in litahassusihi. Segala sesuatu itu ada spesifiknya, ada pengkhususannya. Segala sesuatu ada pengkhususannya. Ada orang yang pakar tafsir, ada orang yang pakar akidah, ada orang yang pakar hadis, ada orang yang pakar fiqh. Kita kena hormat. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang pakar, orang yang ahli, jika kamu tidak mengetahui. Itu sebabnya kata Nabi, ihsanus su'al nisful ilmi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Pertanyaan yang baik itu adalah sebahagian dari ilmu. Itu sebabnya Ustaz suka layan pertanyaan orang. Sebab bertanya itu, terutama pertanyaannya yang baik-baik, itu dia adalah setengah daripada ilmu. Jangan sampai tak bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Adapun tentang apakah Bukhari Muslim itu sezaman? No. Malah Bukhari itu orang Bukhara, lahir di Bukhara, di selatan Rusia. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah. Di zaman di zaman Imam Syafi'i masih hidup. Beliau lahir, Imam Bukhari lahir, umur Imam Asy-Syafi'i baru 44 tahun. 44 tahun. Sebab Syafi'i lahir tahun 150. 150. 40 tahun kemudian, 44 tahun kemudian, 194 Hijrah, Bukhari lahir di Bukhara. Beliau bukan orang Arab. Muslim pula lahir di Asfahan. Asfahan ini di kawasan Iran. Tapi beliau orang Arab. Sukunya, bangsanya bangsa Arab. Tapi lahir di sana. Beliau pula lahir pada tahun 2006. 2006. Kalau Bukhari 194, 12 tahun kemudian baru lahirlah Muslim. Muslim itu orang Arab, tapi lahir di Asfahan, kawasan Iran sekarang ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikian antara Muslim dengan Bukhari, beliau tidak sezaman. Setelah Imam Asy-Syafi'i meninggal 2 tahun, Muslim baru lahir. Sebab Imam Syafi'i meninggal 204 dan 206 pula Muslim baru lahir. Demikian sedikit penjelasan tentang Imam Bukhari dan Muslim. Terakhir Pak Ustaz. Ustaz ditanya lagi tentang selawat Fatih. Dari mana asalnya Pak Ustaz? Siapa sebenarnya yang menyebut tentang selawat Fatih? Apa itu tarikat Tijani, Pak Ustaz? Okey. Jawabannya. Syekh Tijani, pengasas tarikat Tijani. Beliaulah yang mendakwa, beliau terima selawat Al-Fatih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara yaqazah. Yaqazah maknanya jaga, bukan dalam mimpi. Ini di antara kesesatan tarikat Tijani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bangkit balik ke permukaan bumi setelah baginda wafat. Oleh sebab itu mana-mana tarikat mendakwa kononnya Nabi Muhammad boleh datang bila berselawat, khurafat. Itu tarikat yang sesat. Tarikat Tijani telah diisytiharkan sesat oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kelantan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Maulana Asri. Salawat Fatih inilah menurut tarikat Tijani yang mempunyai kelebihan kalau membaca sekali salawat Al-Fatih sama dengan khatam Quran 6 kali. 6 kali khatam Quran. Sudahlah sumbernya bukan dari Nabi. Menyebut pula kelebihan salawat Al-Fatih melebihi dari khatam Al-Quran. Ada yang mengatakan 6 kali, ada 60 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal tentang fadilat ini, itu menyangkut perkara ghaib. Tak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulullah. Sebab Rasulullah mendapat wahyu daripada Allah. Itu sebabnya nasihat Ustaz. Jangan amalkan salawat Fatih. Apalagi di dalamnya ada unsur-unsur yang ulama akidah tidak begitu setuju. Boleh menjejaskan akidah. Apalagi sampai mendakwa kononnya salawat Fatih bila dibaca sekali melebihi daripada mengkhatamkan Quran berpuluh-puluh kali sebagaimana tarikat Tijani. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya